Ingat tak? Okey, pastikan anda semua ingat. Okey, bertemu kembali ya. Okey, so seterusnya kita dah stop dekat 5.2 double check balik dengan kamu. Okey, betul ya. Kita stop dekat 5.2 tapi tak habis lagi. Okey, di mana kita ada sikit lagi dekat 5.2 pula. Dekat 5.2 kita ada sikit lagi kita tak habis. Di mana kalau ikut rekod saya kita tengok pasal faktor penubuhan tu. Betul kan? Kita tengok faktor penubuhan kan? Okey, betul eh? Okey, saya tak penat ke mengajar? Macam mana saya nak penat? Okey, kalau semua orang semangat, takkan saya nak penat? Betul tak? Kamu semua nak belajar, saya takkan penatnya. Okey, daripada pukul 8 pagi sampai 8 malam pun boleh lah. Okey, insya-Allah. Okey, jadi jom kita tengok seterusnya view lain pasal hari ni dekat tempat lain. Hari ni di tempat lain Okey, tapi tak apalah. Jom kita tengok sama-sama apa benda yang kita dah belajar setakat ni. Kot-kotlah ada yang kita kawan-kawan kita kan. Okey, tak ingat apa benda lah yang si botak ni dah merepek hari tu kan. Okey, kok ada yang tertinggal ke kan. Okey, apa yang kita dah belajar setakat ni kejap Allah. Okey, terlanggar pula. Okey, kuatkan aircon dulu. Okey, kamu kalau pasal aircon kuat ke slow? Pasal aircon kuat ke slow Kalau saya mesti kuat-kuat pasal saya ni panas. Okey, jadi jom kita tengok apa yang kita dah belajar setakat ni Okey, dekat dalam 5.1 kita dah bincangkan seperingkas pasal apa dekat dalam lesson-lesson. Okey, kita dah belajar pasal latar belakang Persekutuan Tanah Melayu. Okey, 1948 di mana dengan background story. Okey, di mana maksudnya kita belajar ni sebelum Persekutuan Tanah Melayu ni wujud. Jadi apa yang dia wujudkan, maka itu yang British telah mewujudkan apa yang dipanggil sebagai jawatan kuasa kerja. Simple je, di mana dekat dalam jawatan kuasa kerja ni dia merujuk kepada apa? Dia merujuk kepada pihak-pihak yang dijemput oleh British untuk berbincang, okey, nak gantikan Malayan Union dengan apa? Itu je. Jawatan kuasa kerja ni dia British panggil, maksudnya nak tanya, kamu semua duk lawan Malayan Union, jadi sebenarnya actually what do you want? Apa yang kamu nak? Jadi itu yang kita ada 3. Kita belajar ada wakil UMNO, wakil Raja Melayu dan juga wakil British. Nama kena tahu sikit-sikit lah. Wakil kerajaan British 2 or 3 person. Lepas tu wakil UMNO ada 3. Lepas tu kemudiannya wakil Raja-Raja Melayu ada 4. Ambil tahu sikit nama-nama dia. Alright. Okay, Cik Syafiqah boleh ya? Okay, lepas tu kemudiannya bila kita dah tengok pasal yang tu, kita kena faham pula dekat dalam jawatan kuasa kerja ni apa cadangan yang mereka bagi. Bila British tanya, apa kamu nak? Jadi British cakap apa? Kami nak satukan semua negeri Melayu dan juga negeri Selat. 2. Lepas tu kami nak pulangkan balik kedudukan Raja-Raja Melayu. Lepas tu kemudiannya yang ketiga, nak jaga keistimewaan kaum Melayu dan orang-orang lain. Dan sebagainya. Okey, jadi syarat kewarganegaraan ketat sikit. Okey, next. Jadi ini yang kita dah belajar dekat dalam bahagian yang pertama. Okey, lepas tu kita tengok pula yang bila dah ada yang British jemput, ada pula pihak yang British tak jemput. Ingat lagi tak? Jadi yang tak puas lagi. Di mana British tak jemput ni ada 2. Okey, Malays and non-Malays. Okey, jadi kita ada golongan yang dipanggil sebagai golongan radikal Melayu dan juga kemudiannya kita ada pula yang kawan-kawan kita yang bukan Melayu. Maksudnya dua-dua ni British tak jemput. Jadi tak puas hati lah. Jadi yang Melayu ni, mereka gelarkan diri mereka sebagai putera. Nama panjang dia Pusat Tenaga Rakyat. Manakala yang the non-Malays dipanggil sebagai AMCJA. All Malayan Council of Joint Action. Puteri tak ada. Pasal rakyat tu RA kan. Jadi takkanlah Pusat Tenaga Rakyat pula. Apa bunyi dia kan. Okay, next. Terus ya. Okey, kita kena tahu yang ni mereka punya sumbangan seberingkas. Sebab apa? Okey, mereka ni sebenarnya bagi sumbangan dalam mewujudkan nasionalisme dekat negara kita. Jadi yang AMCJA ada tak sumbangan dia? Ada. Tan Cheng Lock, kita ada Tun VT Sambanten. Lepas tu kemudian kita ada John TV. Okey, yang ni John TV wakil kuat kaum India. Kita ada Tan Cheng Lock, wakil kuat orang-orang Melayu. Lepas tu Tan Siu Chin, kita ada Lok Yu. Pernah dengar nama Lok Yu?
Pernah dengar tak nama Lok You? Orang KL terutamanya sila jawab. Tak pernah dengar? Alamak. Lok You pernah dengar? Ni. Okey. Lok You pernah dengar? Nama jalan. Betul. Inilah antara orang-orang yang duduk dekat dalam tu, sebab tu nama dia duduk dekat jalan. Sabar je lah tahu. Takkanlah tiba-tiba Jalan Syahiran. Apa sumbangan Syahiran? Lok You ada sumbangan? Ada. Letakkan dia nama kat jalan. Okey dapat. Saya kalau orang tanyalah nama saya nak letak dekat apa kan, saya nak orang letakkan nama saya dekat mana tahu? Spesies haiwan. Saya nak kalau ada, binatang tu, nama dia Syahiran. Kalau ada orang nak letak, saya suka pilih binatang. Tapi make sure binatang yang handsome sikit lah. Okay, macam kuda ke kan. Okay, next. Okay, lepas tu, okay, faham jadi kita dah belajar. Ini semua benda-benda yang dah belajar. Dan seterusnya, okay, mereka pun bergabung. Jadi bila mereka ni bergabung, the Malays and the non-Malays bergabung, jadi mereka keluarkan, yang ni keluarkan cadangan, yang ni keluarkan cadangan. Okey, yang ni perlembagaan dia yang kita sempat belajar hari tu, last week, kita tengok cadangan AMCJA dan juga cadangan Putera. Tapi kita tak sempat tengok perlembagaan rakyat. Betul ke tak betul? Jadi part yang best hari ni, jom kita tengok. Saya cukup suka perlembagaan rakyat ni, memang bagi saya kan, saya memang cukup suka perlembagaan rakyat. Okey, tapi kalau dah belajar ke, tak apa. Okey, lupa kita ingatkan balik Okey, jadi the Malays and the non-Malays yang tak dijemput oleh British ni. Okey, so kejap Okey, so ada tak yang nak tanya kenapa British tak jemput Putera dan AMCJA? Ada tak? Okey, manalah tahu soalan kebat kan? Simple, sebab mereka ni radical. The Malays and the non-Malays ni, yang Putera dengan AMCJA, British tak suka sebab tak dengar cakap British. Itu saja. UMNO lembut sangat. Sama juga AMC, nanti kita akan belajar okey, di mana kita belajar contohnya dalam pemisahan Singapura. Maksudnya pemisahan Singapura daripada Malaysia, kita akan belajar. Okey, kamu kena faham juga yang PAP yang di bawah Lee Kuan Yew, dia menuduh MCA, sedangkan dua-dua ni majority Chinese, betul? Di mana PAP dia cakap MCA lembut sangat. Sama juga yang Putera dia cakap UMNO ni lembut sangat. Jadi itu yang kita kena faham Siapa betul, siapa salah, tak ada siapa yang salah. Dia ganas Cik Anis, radical tak semestinya ganas. Contohnya botak tak semestinya jahat. Walaupun dekat dalam movie kalau jahat dia mesti keluar bos jahat kan. Datang-datang ni mesti botak. Saya marah betul lah. Saya rasa kalau saya banyak duit saya nak saman. Kalau jahat, kenapa botak? Terasa. Yes, I terasa. Okay. Jadi, cadangan yang Putera dan juga AMCJA ni very, very important, ladies and gentlemen. Okay, untuk kita fahamkan sebab saya sebenarnya, okay, suka dengan apa? Kita masih pada 5.1 Okay, di mana mereka keluarkan satu cadangan, di mana cadangan mereka ni dipanggil sebagai perlembagaan rakyat. Okay, People's Constitution. Saya ulang sekali lagi, People's Constitution ataupun perlembagaan rakyat. Jangan pula kamu pergi jawab People's Constipation pula. Okey, sebelum-sebelum ni ada yang pergi jawab pula, pergi tulis pula Constipation. Itu benda lain. Okey, di mana perlembagaan rakyat ni, okey, nombor 1 dia cakap, okey, dia nak gabungkan. Okey, di mana dia suruh supaya gabungkan TM dengan Singapura. Itu yang nak tanya dengan kamu. Kalau kamu hidup pada zaman ni, kamu setuju tak TM gabung dengan Singapura? Setuju tak? Tanah Melayu TM. Mestilah setuju. Kita nak gabung. Lepas tu, kemudiannya, dia wujudkan pula apa? Mereka suruh wujudkan apa yang dipanggil sebagai Dewan Perundangan. Jadi dia suruh buat ada pula Dewan Perundangan Negeri. Maksudnya setiap negeri mesti ada Dewan Perundangan, Dewan Perundangan Pusat. Okey, lepas tu kemudiannya setiap negeri dia ada majlis-majlis yang dipanggil sebagai majlis negeri. Okey, sebenarnya wujud ke tak? Okey, kenapa saya setuju? Sekejap lagi kita tengok. Very good question. Okey, saya setuju sebenarnya. Okey, so yang ni of course lah saya setuju. Nombor 2, Dewan Perundangan Pusat dan Majlis Negeri. Cadangan mereka ni, in the end, British ingat. Okey, ini muka surat berapa Pada notes muka surat berapa? Tolong bagi tahu. Sebab saya tak ada notes kat tangan ni. Tolong bagi tahu. Page 3. Alright, thank you. Okey, di mana page 3?
Okey, lepas tu kemudiannya yang ketiga. Okey, kewarganegaraan yang sama. Dia minta supaya semua orang dapat kewarganegara yang sama. Okey, di mana kewarganegaraan yang sama ni, okey, bagi sesiapa yang setia kepada tanah Melayu. Maksudnya tak kira kaum. Maksudnya orang Melayu ke, kaum Cina ke, kaum India ke, orang Ceylon ke, bagi kerakyatan asalkan mereka setia. Contohnya kamu semua lah, kamu semua ni setia tak kepada Malaysia? Setia. Jadi kenapa pula kamu tak jadi rakyat Malaysia? Jadi itu maksud mereka. Okey, so seterusnya kita tengok apa meeting paskot cuba check balik, saya pun tak tahu macam mana nak tengok paskot dia. Okey, lepas tu kemudiannya kita tengok okey, ada pula nombor 3, tolong share dengan kawan kita. Okey, lepas tu kemudiannya kita kena faham dia minta supaya apa? Okey, jadikan sistem dia cadangkan supaya buat sistem raja yang dipanggil sebagai sistem raja berperlembagaan. Okey, dia minta supaya buat sistem raja berperlembagaan dan juga ada pula penasihat dia. Okey, penasihat-penasihat dia yang dipanggil sebagai majlis mesyuarat. Okey, sebenarnya British dia ambil cadangan ni, dia tak terima tau. Okey, dia tak terima. Di mana dia tak terima, tapi dia ambil. Kamu faham tak? Macam kamu bagi satu cadangan dekat siapa-siapa, di mana dia cakap cadangan kamu tak bagus lah, cadangan kamu, faham tak? Tapi tiba-tiba bila dilaksanakan perkara tu, ini bukan aku bagi ke cadangan ni. Faham tak? Pernah tak kamu dengar? Dia macam tu. British cakap kami tak terima, tapi dia ambil indirectly. Nakal tak nakal British ni. Yes, plagiarism. Okey. Lepas tu kemudiannya warga negara yang sama, sistem raja berperlembagaan, majlis mesyuarat. Dan kemudiannya dia minta pula supaya ada hal ehwal agama Islam. Ada pula hal ehwal agama Islam. Di mana ada hal ehwal agama Islam dan juga ada pula adat istiadat untuk orang-orang Melayu. Okey, kamu kena faham tau. Yang cadangkan ni bukan Malays. Not the Malays yang cadangkan ni tau. AMCJA, the non-Malays yang cadangkan. Jadi nampak tak? Ini nampak yang kerjasama. Kita mula dah tolerate each other, tak nak bergaduh. Dah semua orang anggap yang negara kita negara yang sama kan. Dan kemudiannya, lepas tu kemudiannya ada pula perhatian khas. Di mana minta perhatian khas untuk apa? Berikan bantuan kepada apa? Politik dan juga ekonomi orang-orang Melayu. Jadi politik, lepas tu ada pula ekonomi terutamanya untuk orang-orang Melayu. So ladies and gentlemen, anak-anak Malaysia yang dikasihi, cadangan yang nombor 6 ni pun, Cik Brittany, bukannya the Malays yang cadang. Maksudnya apa? The non-Malays. Our non-Malays ancestors yang cadangkan benda ni sebab nak bagi bantuan kepada orang Melayu yang banyaknya miskin pada waktu ni kan. Jadi kamu nampak tak kerjasama dia. Next. Lepas tu kita lihat pula yang ni BM. BM menjadi bahasa kebangsaan. BM merupakan bahasa kebangsaan. Yang ni cadangan dia. Dan kemudiannya ada pula yang lebih menarik pertahanan bawah British lah. Lepas tu nombor 8, warga negara. Pertahanan bawah British, warga negara tanah Melayu mestilah dinamakan sebagai Melayu. Kalau kamu setuju ke tak setuju? Come on. Kalau kamu setuju ke tak setuju ni? Tak setuju Cik Najwa. Cik Luqman setuju tak? Cik Azlina setuju tak? Cik Brittany setuju ke tak setuju? Tak setuju why? Cik Anis setuju ke tak? Tak setuju. Mr. Wong tak setuju juga. Kalau saya setuju. Jadi kenapa? Sebab apa? Tujuan dia nak buang dan juga nak elakkan racism. Maksudnya dah no more. Katakanlah benda ni dilaksanakan, Mr. Wong, Cik Alia, Cik Brittany, lepas tu Miss Tong, Pravit ke contohnya, semua akan dipanggil sebagai apa? Melayu. Sebab kamu rakyat tanah Melayu.
Faham tak? Macam Indonesia. Apa bangsa orang Indonesia? Mereka panggil bangsa Indonesia. Cik Adrian, okey, bangsa Melayu. Okey, kalau dilaksanakan. Faham tak? Jadi itu je. Dia pada nama, bukannya pula bila dia cakap, oh, okey, warga negara TM mesti dipanggil sebagai Melayu. Maksudnya semua orang kena jadi Melayu. Itu bukan maksud dia. Maksudnya kita panggil tu semua orang yang sama supaya kita nak wujudkan apa? Nak wujudkan perpaduan. Okay, next. Indon buat ya. Indonesia buat, Thailand pun buat. Bukan negara kita je. Bukan negara lain tak ada buat. Ada buat ya. Okay, kalau kaum baru yang India, China, kalau kaum baru, yes. Kalau kaum baru yang India, China, Melayu. Yang ni maksudnya bangsa. Bangsa dipanggil sebagai bangsa Melayu semua. Okey, dapat ya? Okey, contohnya Japanese Ada tak kamu pergi ke Japanese? Kamu pergi ke Japanese pula. Kamu pergi ke Japan, kamu tanya, okey, orang ni Tawashita san. Okey, hai. Lepas tu bangsa si dia pun cakap, hai, bangsa Japan boy. Tak ada. Dia cakap semua orang Nippon. Maksudnya semua bangsa apa? Bangsa yang sama saja. Okey. Jadi kita ni dia unik sikit. Okey, lepas tu kemudiannya warna merah dan putih. Bendera dia gunakan warna warna merah dan putih. Okey, macam pernah kulihat warna merah dan putih ni. Apa jiran-jiran kita Cik Mursyid yang gunakan merah dan putih? Indonesia. Jangan tengok yang jauh, yang dekat sikit. Singapura. Jadi sebenarnya Singapura dia ambil apa yang dicadangkan oleh Perlembagaan Rakyat. Okey, dapat Okey, Cik Brittany, kamu ada di mana Kamu di kawasan mana Brittany? Dalam Malaysia kamu di mana? Okey, Poland. Alamak, Cik Anik, macam mana kamu tahu Sarawak dekat mana Brittany? Poland pula. Oh, Poland tadi merah putih. Sorry. Oh, di Kuching. Okey. So seterusnya, Mr. Wong boleh ikut tak? Cik Afsah boleh ikut tak? Okey, simple je. Untuk exam. Okey, di mana untuk exam Emma, Brittany kamu punya jiran lah tu. Okey, lepas tu kita tengok dekat sini untuk exam wajib ke kita hafal semua? Wajib ke kita hafal semua ni? Tak perlu. Okey, kalau saya jadi kamu, saya ambil yang mana yang very familiar and mana yang saya senang nak ingat. Boleh faham Cik Ariel? Jangan ambil susah-susah. Okey, jadi contohnya kalau saya ambil apa? Saya ambil yang nombor 1, gabungkan Tanah Melayu dengan Singapura. Lepas tu kemudiannya saya akan ambil, mungkin nombor 2 ni kamu rasa macam, alamak aku tak ingatlah sangat nombor dia kan, nama dia. Okey, so nombor 2 tak payah ambil. Okey, jadi lepas tu kewarganegaraan yang sama, maksudnya semua yang setia kepada Tanah Melayu. So yang ni senang ingat kan? So ambil 3. Minimum, okay, very good question. Kalau minimum, ambil 4. Okey, kalau dalam objektif, okey, ada satu lagi, satu lagi pertahanan dan hal ehwal luar di bawah British. Ada. Okey. So, nak tulis. Okey, boleh lah. Okey, pertahanan dan hal ehwal luar bawah British. Okey, dan hal ehwal luar. Okey, ehwal luar bawah British. Okey, di mana? Okey, jadi untuk soalan objektif, ada yang tanyakan, alah sir, macam mana soalan objektif? Okey, simple je. Yang saya maksudkan tadi, dia kalau kamu nak menghafal untuk jawab soalan subjektif, tapi kalau kamu fahamkan semua soalan objektif, saya rasa kamu tak ada isu. Okey, jadi apa yang mereka cadangkan ni, kebanyakannya sekarang ni kita buat ke tak buat? Saya ulang sekali lagi. Daripada yang banyak-banyak ni, kebanyakannya kita buat ke tak buat? Buat kan? Kaitkan dengan apa yang kita buat. Jadi that's how you remember. Faham tak? Jadi kalau kamu fikir, alah benda ni nama je lain-lain. Walaupun nama dia Perlembagaan Rakyat, tapi sebenarnya dalam Perlembagaan Malaysia diamalkan. Contohnya benda yang paling jelas. Sudah jelas lagi bersuluh. BM sebagai bahasa kebangsaan. Okey, jadi ingatkan benda macam tu ya. Okey, so itulah dia. Ada 10 yang benda-benda yang utama yang kamu kena tahu pula. Okey, so seterusnya. Okey, ada tak soalan untuk Perlembagaan Rakyat ni? Ada tak soalan untuk Perlembagaan Rakyat? Saya tolong tangkapkan gambar untuk kamu. Kok ada yang tak sempat ke kan? Saya dah tangkap gambar. Okey, ada soalan setakat ni? Tak ada Okey, next. Kenapa saya setuju Brits tu British lah. Kenapa saya setuju? Okey,
Nombor satu, dia tak minta buat republik. Maksudnya, ni Putra dan AMCJA, walaupun mereka ni radikal, tapi dia tak minta sistem republik. Kamu perasan tak dekat sini? Maksudnya mereka tak ketepikan raja. Dia tak ketepikan raja. Raja tu tetap kekal. Di mana raja yang kekal tu, macam mana dia nak memerintah, pemerintahan tu duduk dekat bawah rakyat. AMCJA, All Malayan Council of Joint Action. Yes, maksudnya mereka ni minta supaya raja tu kekal. Hal ehwal luar. Yang ni merupakan hal ehwal luar. Hal ehwal luar. Right? Dapat so tak cantik tulisan. Jadi itu yang kita lihat. Benda-benda ni sebab tu saya bersetuju. Saya bersetuju. Pertahanan dan juga hal ehwal luar duduk British. Saya setujulah. Sebab dia tak nak raja berkuasa mutlak. Very good. Itulah maksud dia. Dia tak nak raja berkuasa mutlak. Dia tak nak buang raja. Tapi dia nak kuasa tu duduk kepada tangan rakyat. Dapat Nombor 6, ada yang minta perhatian khas kepada politik dan juga ekonomi orang Melayu. Simple je. Maksudnya dia minta, dua-dua ni minta kepada British supaya bagi bantuan politik dan juga bagi bantuan ekonomi kepada orang-orang Melayu. Sebab orang Melayu banyak ketinggalan, terutamanya dari segi ekonomi. Itu aja. Jadi ada tak kita buat benda ni sekarang ni? Ni. Ni. Ada tak kita, kerajaan kita bagi bantuan kepada orang Melayu? Ada. Jadi itu idea dia masih ambil lagi next. Jadi bila dah keluarkan Perlembagaan Rakyat, malangnya British setuju ke tak setuju? Saya boleh padam malangnya British bersetuju atau tak bersetuju dengan Perlembagaan Rakyat ni. Tak setuju, betul. Jadi bila tak setuju, itu yang menyebabkan rakyat sebenarnya, boleh saya terangkan sikit kat kamu dekat dalam KBSM sebelum ni, Perlembagaan Rakyat ni tak ada dibincangkan secara detail. Saya ulang sekali lagi, dia tak dibincangkan secara detail. Jadi kita punya KSSM ni, kita ada ceritakan secara detail. Sebab apa? Dekat dalam Jawatan Kuasa Kerja, jadi PTM 1948 dicadangkan oleh Jawatan Kuasa Kerja, betul tak? Wakil Melayu dan UMNO. Jadi yang Perlembagaan Rakyat ni dicadangkan oleh Melayu radikal dan orang-orang bukan Melayu. Jadi bila British bila tengok ni, British buat apa? Jadi kita lihat yang British dia tolak Perlembagaan Rakyat. British tolak Perlembagaan Rakyat dan kamu rasa British kemudiannya terima apa? Dia terima cadangan yang satu lagi, iaitu Persekutuan Tanah Melayu tahun 1948. Jadi dia tak nak. Yang cadangan yang tadi itu tak nak, dia buat Persekutuan Tanah Melayu. Jadi apa yang dia punya tindakan? Jadi Putra AMCJA, apa yang mereka buat yang ni sangat-sangat penting juga. Di mana Putra dan AMCJA ni, mereka telah anjurkan apa yang dikenali sebagai hartal. Jadi anjurkan hartal. So semua orang tahu tak apa itu hartal? Hartal ni mogok. Yang patut kerja tak pergi kerja. Yang patut meniaga tak buka kedai. Hartal ni dia merupakan protes tanpa keganasan. Contohnya kan, kamu pun kadang-kadang buat dekat rumah kan. Betul tak? Cik Najwa pernah tak buat ada hari-hari yang kamu melaksanakan hartal kan? Kan Najwa, tak baik tau. Mak tak bagi keluar dengan kawan hujung minggu kan. Lepas tu dia pun tak basuh tak sidai baju. Lepas tu kemudiannya tak cuci pinggan. Lepas tu Azlina pula, kucing tu biarkan kelaparan. Padan muka kucing tu. Kenapa tak bagi aku keluar dengan kawan? Betul tak? Itu contoh hartal. Nak tunjukkan protes tapi tak guna keganasan. Dapat kesian kucing. Siapa yang menganiaya kucing tak boleh jadi menantu saya. Rumah saya ada ramai kucing. Ramai ke banyak? Ramai. Ramai. Rumah saya ada 20 lebih kucing. Next. Seterusnya, banyak. Saya ni jenis kesian kucing. Kadang-kadang naik motor, pernah sekali naik motor, nampak kucing dekat tepi jalan kan. Ada anak
okey, anak kesian dia kan, ambil masuk dalam beg. Masuk dalam beg. Jadi anak saya bila balik buka beg ada kucing dekat dalam tu. Okey, pernah terjadi ya. Malangnya habis, lepas tu kena basuh beg saya dekat dalam tu. Dia pergi pipi dekat dalam beg tu. Okey, next. Putera AMCJA telah menganjurkan hartal. Okey, di mana kita lihat hartal ni pada 20 September 1947. Yang ni yang okey telah dilaksanakan oleh mereka. Maksud semua orang tutup kedai. Jadi mereka pilih pula tarikh 20 Oktober, di mana 20 Oktober 1947, maka mereka laksanakan Hari Hartal Semalaya. Okey, jadi kamu rasa ramai ke sikit yang join hartal ni? Kamu rasa banyak ke sikit? Ramai yang join. Tapi British still memilih untuk laksanakan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, so ada soalan. Okey. 20. Okey, jadi mereka ni anjurkan hartal tarikh ni. Okey, dia anjurkan hartal tarikh ni. Tapi 20/10 dia buatlah apa yang dipanggil sebagai tarikh official lah. Okey, dapat. Okey, so apa soalan? UMNO, apa cara hartal? Yang meniaga tak buka kedai. Yang sepatutnya pergi kerja tak pergi kerja. Okey, saya nak tanya sikit UMNO langsung tak tolong. UMNO kenapa dia nak tolong? Sebab UMNO punya cadangan British terima ke tak terima? UMNO British terima. Jadi yang putera AMCJA punya cadangan yang tak diterima. Jadi sehari je ke? Ya, sehari. Okey, tapi kamu kena faham benda ni. Okey, kamu tahu kan kenapa tutup kedai? Nak bagi kesan kepada ekonomi. Nak bagi kesan kepada ekonomi. Okey, contohnya saya ambil India. India pernah menganjurkan hartal. Kamu tahu dia ajak siapa? Mahatma Gandhi. Kan dia punya penentangan kan kita dah belajar secara tak ganas kan? Okey. Dia suruh siapa tak pergi kerja? Dia suruh satu pihak, iaitu pekerja-pekerja landasan kereta api. Kamu tahu tak pekerja landasan kereta api dekat India ada berapa ramai? 11 million. Imagine 11 juta orang tak pergi kerja. Kereta api jalan ke tak jalan? Tak jalan. Kenapa dia Mahatma Gandhi ajak buat protes hartal kereta api? Sebab kereta api merupakan nadi utama pengangkutan siapa? British. British kan ambil semua hasil India bawa balik ke England kan. Jadi sebelum sampai pelabuhan dia lalu. Okey, jadi sehari cukup ke? Okey. Memang tak cukup, tapi kita just nak prove a point. Kalau tutup nanti lama-lama pula, okey. Tapi tutup lama-lama nanti orang yang tutup tu pula tak ada makanan pula kan. Okey. Dapat Okey, jadi UMNO PTM 1948, putera AMCJA Perlembagaan Rakyat. So, kiranya macam ni lah. Ayah, okey, kamu adik-beradik. Okey, abang bagi satu cadangan, adik bagi satu cadangan. Ayah terima cadangan yang ni. Jadi yang ni buat apa? Protes, tak bagi makan dekat kucing. Faham tak? Jadi merajuk. Okey, dapat Okey, tapi sebenarnya point dia ada point yang penting Okey, jadi sebab apa Okey, jadi mereka ni kenapa? Sebab apa ditolak Okey, jadi untuk pengetahuan anda macam mana okey, kenapa mereka prefer cadangan UMNO? Kenapa British tak terima cadangan putera AMCJA? Okey, apa sebab-sebab dia Okey, di mana kalau kita lihat okey, UMNO ni sebab apa? Mereka ni kalau kamu kaji, mereka ni buat apa? Mereka ni amalkan apa yang dipanggil sebagai dasar kerjasama dengan British. Jadi mereka ni amalkan dasar kerjasama dengan pihak British. Jadi kalau orang bekerjasama dengan kamu suka tak dengan orang tu? Mestilah kamu suka. Dengar cakap kamu, ikut arahan kamu. Lepas tu kalau bagi cadangan, kamu cakap tak nak. Okey, saya tarik balik cadangan. Macam tu je. Kamu suka tak dengan orang tu? Mestilah suka. Itu yang kemudiannya. Okey, 5.2 dah ke? 5.2 belum lagi. Okey, lepas tu kemudiannya putera AMCJA ni pula kenapa tak disukai? Kerana mereka ni merupakan golongan yang dianggap sebagai radikal. Mereka ni dianggap sebagai golongan yang radikal.
Dia tak sederhana. Yang ni sederhana, yang ni radikal. Okey, dan juga ada pula yang kita lihat okey, ada pula yang pihak British dia cakap yang putera AMCJA ni ada pula, kalau kamu baca bacaan tambahan lah, ada pula yang menuduh mereka ni dipengaruhi oleh pihak apa? Komunis. Radikal, Cik Puteri. Radikal ni maksudnya ekstrim. Lain daripada yang lain. Lepas tu kiranya ganas sikit lah. Tapi bukan ganas senjata. Maksudnya beza. Dia punya pemikiran dia tu berbeza. Jadi British tuduh pula mereka ni dipengaruhi oleh komunis. Sedangkan tak ada pun. Jadi iyalah kamu tengoklah putera MCJA ni orang bijak ke orang tak bijak. Semua yang ada dekat dalam ni semua bijak-bijak. Takkanlah orang bijak-bijak ni nak cadangkan perkara yang tak baik. Betul tak? Jadi itu yang kita lihat. Sebenarnya British, dia punya arrogance, dia mengenepikan apa kehendak rakyat, dia sokong apa yang UMNO bagi. Okey, dapat? Itu je beza dia. Okey, next. Ini kita masih pada 5.1. Ada yang nak screenshot, silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, jadi bila kita dah bincangkan pasal ni, okey, kita kena tahu dia menerima perlembagaan yang dicadangkan oleh pihak UMNO sahaja. Dia tak terima apa yang dicadangkan oleh putera dan AMCJA. Okey, itu yang menyebabkan kita belajar bahagian yang seterusnya. Okey, bila dia dah terima, rakyat pun tak boleh nak buat apalah. Jadi membawa kepada 5.2. Okey, di mana dekat dalam 5.2 itu yang kita bincangkan pasal penubuhan Persekutuan Tanah Melayu tahun 1948. Okey, yang ni barulah proses. Bila cadangan tu dah diterima, barulah nak laksanakan. Okey, jadi dalam pelaksanaan dia kita kena faham pasal faktor-faktor. Okey, di mana kita nak bincangkan pasal faktor-faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu ni, kita kena faham kan. Okey, dia ada baik juga. Okey, nombor satu. Okey, sebab apa? Berlakunya penentangan orang Melayu terhadap Playan Union. Nombor satu, penentangan terutamanya orang-orang Melayu terhadap Playan Union. Okey, yang ni poin-poin yang penting untuk esei. Soalan esei dia kerap tanya benda-benda yang macam ni Okey, putera AMCJA dituduh pengaruh komunis. Yes, dituduh dipengaruhi oleh komunis. British, kalau kamu buat bacaan tambahan kan, ada yang tuduh. Sebenarnya apa sebab British tuduh benda tu? Supaya nak tunjukkan yang mereka ni sebenarnya jahat. Okey, jadi dia tuduh lah. Sedangkan benda tu adakah semestinya betul? Tak betul pun. Okey, lepas tu kita tengok yang penentangan orang Melayu terhadap Playan Union ni, okey, sebab apa Okey, kita lihat yang semua pihak terlibat. Jadi semua, nombor satu kenapa? Di mana semua pihak yang terlibat. Maksudnya daripada yang bawah sampailah
orang biasa. Lepas tu kita tengok pula pembesar-pembesar. Lepas tu raja-raja. Semuanya terlibat. Jadi Pertentangan Orang Melayu Terhadap Malay Union ni, okey, melibatkan semua pihak. Itu yang pertama. Okey, jadi kamu kena fahamkan kenapa sebab wakil UMNO. Okey, semua sekali lah. Yang mana yang terlibat ni? Okey, yang ni kamu kena faham, yang lawan Malayan Union, putera tadi ada tak sekali? Kalau yang putera tadi ada tak lawan Malayan Union? Ada, sebab tu bila dah tumbang Malayan Union, dia cadangkan Perlembagaan Rakyat bersama dengan AMCJA. Faham ni? Bila menentang ni semua bergabung. Jadi, okey, jadi UMNO bagi cadangan baik. Baik juga cadangan. Dia macam ni. Cadangan UMNO tu baik. Tapi, okey, putera AMCJA dia tak puas hati disebabkan British tak terima langsung pandangan mereka. Faham ya? Dia terima cadangan okey oleh UMNO, tapi dia tak ambil langsung poin yang ada daripada Perlembagaan Rakyat. Jadi itu yang dia tak puas hati tu. Sebab tu je, yes. Okey, jadi semua pihak terlibat. Okey, semua orang kena tanya dengan saya, kenapa British tiba-tiba dengar cakap kita? Kamu tak perasan ke? Cik Anis, Cik Lokman, kita belajar sejarah kan? Okey, Miss Wong, Mr. Wong, sorry. Kamu belajar daripada dulu sejarah. Dulu British buat macam-macam, kita tak pernah, British tak pernah dengar cakap kita. Contoh, British ambil alih kuasa raja. Okey, kita tak pernah bising. Lepas tu, British perkenalkan cukai. Ada tak kita lawan secara besar-besaran? Tak ada. Tapi Malay Union kita lawan dan kita tentang secara besar-besaran. Itu yang British mula ambil kisah. Okey, itu seterusnya. Lepas tu yang kedua, okey, kita tengok yang Gammons dan juga Williams. Okey. Yang kedua kita kena tahu ada pula yang laporan. Ingat lagi yang dua orang tu? Okey, di mana ni Rhys Williams dan juga Rhys Gammons dan juga LD Williams. Okey, di mana kita tengok mereka ni dua-dua, okey, Gammons dan juga Williams ni, dia buat apa? Dia buat apa? Dia tengok dan juga dia dia saksikan. Dia menyaksikan kita punya bantahan. Kan ingat lagi tak yang mereka ni pergi ke kawasan-kawasan bandar-bandar. Lepas tu dia tengok kita bantah. Jadi bila dia dah menyaksikan bantahan, apa yang mereka buat? Mereka keluarkan laporan di mana, okey, dekat dalam laporan dia cakap apa? Okey. Jadi jika MU dilaksanakan, dia cakap kepada Parlimen British dia cakap yang PM Tanah Melayu ni akan jadi huru-hara. Jadi dia hantar laporan ni dekat Parlimen British. Gammons dan juga Williams cakap, okay, my lords, okay, we would recommend not to proceed with Malayan Union. Jadi British Parliament pun tanya, why Gammons and Williams? If we proceed with Malayan Union, okay, there will be a catastrophe to the British Malaya area. Contohnya dia cakap. Maksudnya dia cakap jangan buat, dia warning. Kalau buat pasal semua orang membantah. Okey, itu yang seterusnya. Okey, dan kemudian dia itu yang bila dah adanya penentangan ni dan juga dah ada laporan, maka kita lihat barulah adanya pula British panggil rundingan. Itu yang ada rundingan UMNO, lepas tu kita ada rundingan dengan wakil-wakil raja-raja Melayu. Tetapi yang dekat sini yang kita tengok, dia tak masukkan yang putera dan juga AMCJA. Yang radikal, dia tak masukkan. Yang mana dengar cakap, okey. Macam kena denda lah. Sebab apa kamu semua tak dengar cakap? Tak dengar cakap, padan muka kami tak jemput. Lebih kurang macam tu lah. Okay, next. Lepas tu, itu yang pertama. Okay, yang kedua, penentangan orang Melayu. Yang kedua, kita ada pula apa? Ada pula apa yang dipanggil sebagai cadangan. Okay, di mana dekat dalam cadangan ni, kita tengok cadangan Raja-Raja Melayu dan juga UMNO. Bila dah berbincang tu, inilah yang mereka telah cadangkan. Bukanlah tak semestinya bagus, ada juga yang bagus. Okey, nombor 1. Dia minta supaya jadi apa? Perjanjian yang ditulis tu kita jadi naungan. Maksudnya kita bukan sebuah tanah jajahan. Dia cakap kami nak jadi naungan, kami tak nak jadi tanah jajahan. Okey, itu yang pertama. Okey, lepas tu kemudiannya yang kedua, okey, dia gantikan Malayan Union. Dia cakap kami tak nak Malayan Union. So, gantikan Malayan Union.
Jadi itu yang bila dah gantikan Malaysia Union, dia jadilah Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Lepas tu kemudiannya kita ada pula Pesuruhjaya Tinggi. Pesuruhjaya Tinggi menggantikan Gubernur. Alright. So seterusnya Pesuruhjaya Tinggi gantikan jawatan yang dipanggil sebagai jawatan Gubernur. Ada yang cakap, kau betul tak? Kamu ingat tak nama kamu ingat tak nama Gubernur Malaysian Union? Apa nama Gubernur Malaysian Union? Siapa boleh bagi tahu? Sir Edward Jen. Very good. Syahiran pula. Kuang asam betul. Sir Edward Jen. Bila buat Persekutuan Tanah Melayu, apa nama Pesuruhjaya Tinggi British? Sir Edward Jen. Orang yang sama. Dia tukar title. Mungkin pula Syazana cakap, so what? Gubernur tukar kepada Pesuruhjaya Tinggi British tapi orang dia sama. Cik Luqman, disebabkan saya nampak macam Cik Luqman dia punya pandangan tu macam ada jawapan kepada soalan Syazana tadi. Cik Luqman, apa sebab penting tukar Gubernur kepada Pesuruhjaya Tinggi British? Cik Luqman, cuba. Cik Nurin, ada nampak macam sinar jawapan dekat muka kamu tu? Come on, try. Saya dah cakap lah, dalam kelas ni cuba je. Kalau silap paling kuat kita gelak ramai-ramai. Itu je yang berlaku. Bidang kuasa berbeza. Very good. Cik Lufia. So Pesuruhjaya Tinggi British dan juga Gubernur dari nombor satu, dari segi persepsi orang. Sebab semua tanah jajahan British, ketua tanah jajahan British ialah Gubernur. Maksudnya Gubernur ni, dia memerintah sebuah negara tu berdasarkan arahan daripada kerajaan British. Boleh faham Gubernur ni, dia ambil arahan British, dia laksanakan dekat negara jajahan. So kita tak ada kuasa. Whereby, Pesuruhjaya Tinggi British, in English kita panggil British High Commissioner. Pesuruhjaya Tinggi British ni, dia ni duduk dekat negara tu sebagai wakil kerajaan British. Dia macam duta kerajaan British. Jadi beza tak dia punya bidang kuasa dan juga orang punya pandangan? Beza. Maksudnya Pesuruhjaya Tinggi British, dia kena dengar cakap Majlis Raja-Raja, manakala Gubernur ni, dia tak dengar cakap siapa-siapa kecuali British. Jadi itu perbezaan. Mr. Wong dapat faham kan? Jadi mungkin ada yang bila baca kan, Allah just tukar nama je, so what? Dia penting tu. Penting. Contohnya macam kamu lah, dekat kalau ada Facebook ke kan. Kamu letakkan dekat situ status. Kamu tulis dekat situ status. Unavailable. Status unavailable. So kamu orang akan cuba tak menggoda kamu ke, cuba nak berbaik-baik ke? Tak ada. Tapi kalau kamu tulis dekat situ single, bold, capital letters, highlight, semua akan pergi, betul tak? Jadi itulah beza dia. Dalam exam jangan pergi jawab macam tu lah. Tiba-tiba soalan exam, Cik Khairil ke dapat soalan, huraikan perbezaan Pesuruhjaya Tinggi British dan Gubernur. Dia pergi jawab pula, ini seperti status Facebook. Jangan pergi jawab macam tu. Next. Lepas tu kemudian sebab penting dia punya perbezaan ni nampak macam simple. Jadi raja raja berkuasa dalam perundangan. Raja dia mempunyai kuasa dekat dalam bidang perundangan. Dekat dalam Gubernur, dalam Malaysian Union, raja ada kuasa ke tak ada kuasa? Raja tiada kuasa. Jadi dia minta macam gubal undang-undang tu ada tugas raja. Lepas tu kemudiannya wujud apa yang dipanggil sebagai negeri-negeri Melayu. Maksudnya wujud negeri-negeri Melayu dalam perjanjian yang baru. Dalam perjanjian yang baru. Maksudnya apa? Wakil-wakil raja dan juga orang-orang UMNO ni nak supaya British iktiraf kita. Maksudnya iktiraf kita sebagai negeri-negeri yang bawah naungan dia. Alright? Jadi itu je perbezaan dia. So apa beza tadi? Apa beza Siti Rabiatul? Apa beza tadi? Beza ni lah. Pesuruhjaya Tinggi British dengan Gubernur. Jadi jawatan tu berbeza. Sebab apa? Saya banyak kali saya tengok pelajar, dia baca
Dia baca Malayan Union. Okey, katakanlah di Google ke kan. Malayan Union Governor Sir Edward Gen. Lepas tu dia baca pula Persekutuan Tanah Melayu. Betul? Bila dia baca Persekutuan Tanah Melayu, Pesuruh Jaya Tinggi British ialah Sir Edward Gen. Jadi dia macam confused. Sebab tu saya nak kamu fahamkan benda ni. Saya study macam mana? Alright. Saya study macam mana? Saya baca lah. Okey, saya baca. Bila lepas saya baca, setiap benda yang saya tak tahu, saya buat research. Setiap benda yang saya tak tahu, saya buat research. Contoh, semua orang mesti pernah buka Wikipedia, betul? Bila kamu buka Wikipedia, dia ni cara dia sama je. Buka Wikipedia, pernah tak kamu cari dekat mana? Okey, kamu beli pula. Kamu type, okey, katakanlah Miss Tong ke Syamimi ke. Okey, Syamimi, aku nak baca pasal cheese. Okey, kamu pun type types of cheese. Kamu pun enter. Bila enter, keluarlah cheese. What is cheese? Bla 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 bla. Betul tak? Lepas tu dia cakap this cheese is famous in France. Kamu pula tak tahu France tu dekat mana kan? Klik dekat mana? Klik pula dekat France. Jadi saya teknik saya belajar lebih macam tu. Maksudnya saya setiap benda yang saya baca, ada je benda yang saya tak tahu, saya akan baca benda lain pula. Itu cara kita nak luaskan. Dan juga bila kamu baca banyak benda, kamu akan faham. Okay, next. Cuba. Okay, next. Seterusnya, habis penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union, cadangan Raja Melayu dan juga UMNO. Okay, so boleh saya padam yang atas sila. Sila tangkap layar. 5, 4, 3, 2, 1. Dah, Okay, jadi yang ketiga. Yang ni bagi saya lah, sangat-sangat menarik dan juga sangat-sangat kelakar lah. In a way, dia kelakar sebenarnya. Okay, di mana yang ketiga, ada pula sokongan pentadbir British. Okey, di mana yang ketiga kita ada pula sokongan daripada pihak-pihak pentadbir British. Okey, maksudnya sokongan pentadbir British ni, mereka ni sokong. Sokong supaya buat apa? Wujud negeri Melayu dan berjanji. Yang ni pada siapa yang tak faham, maksudnya Raja Melayu dan UMNO minta kepada British supaya wujud perkataan negeri-negeri Melayu dalam perjanjian baru. Maksudnya dalam Persekutuan Tanah Melayu yang baru tu, nak ada sebut benda ni. Supaya nak tunjukkan mereka ni negeri yang berdaulat. Faham ya? Itu je. Okay, so sokongan pentadbir British, itu yang saya cakap. Benda yang sangat-sangat menarik. Jadi antaranya kita ada, kita ada Sir Edward Gen. Okay, orangnya. Lepas tu kemudiannya kita ada siapa lagi ya? Malcolm McDonald. Sir Malcolm McDonald. Lepas tu kemudiannya kita ada pula siapa? Kita ada pula orang seperti siapa yang ni? Okay, Serafon. Okay, saya pilih 3 orang yang kamu ada jumpa nama dia dalam 2-3 bab yang kebelakangan ni. Okay, so Sir Edward Gen, Malcolm McDonald, Serafon. Okay, apa yang kelakarnya pada sini? Cik Wan Muhammad nak cuba. Apa yang maksud saya, apa yang kelakar dekat sini? Dia bukanlah kelakar Maharaja Lawak kelakar. Faham tak? Dia kelakar daripada segi intelektual. Okay. Yes, Cik Nazmi. Sir Edward Gen ni siapa? Governor Malayan Union. Jadi bila orang-orang tempatan lawan Malayan Union minta tukar minta tukar Malayan Union kepada Persekutuan Tanah Melayu, dia bercakap, saya sokong. Okey. Kenapa? Okey, kenapa? Okey, katakanlah kita ambil Mr. Wong, bukan nama sebenar, Mr. Wong. Okey, kamu punya kelas apa nama kelas kamu? Tingkatan 4 apa dekat sekolah? Tingkatan komen sikit. Okey, 4 teknik 1. Tu kamu Izzat, saya tanya Mr. Wong. Sibuk je tau. Okey, siapa? Cepat. 4 botak. Puang asam betul 4 botak. Okey, Akas. Akas. 4 Akas ke? Saya tak nampak lah. Okey, 4 Sains. Okey, tak kisahlah. Katakanlah okey, Mr. Wong, bukan nama sebenar Okey, kelas dia ada 35 orang. Daripada 35 orang termasuk Mr. Wong, yang suka dengan diri dia hanya dia dan cikgu kelas. Jadi yang lagi 34 tu tak suka dengan Mr. Wong. Alright. Jadi bila nak lantik sebagai ketua kelas,
Cikgu kelas lantik siapa? Lantik Mr. Wong. Tapi bila dia nak laksanakan tugas, semua orang tak ambil kisah dengan dia. Katakanlah Syamimi, bukan nama sebenar juga. Syamimi ni anggota kelas Mr. Wong kan. Dia cakap, okay, Mr. Wong pun sebagai ketua yang baik kan. Syamimi, kenapa awak tak sapu sampah? Syamimi datang kan. Aku tak nak buat. Kau boleh buat apa dengan aku? Gaduh. Sini. Okay. Lepas tu yang lagi 34 orang lagi duduk belakang Syamimi. Backup dia. Boleh faham? Jadi Mr. Wong, dia boleh tak nak laksanakan tugas dia? Tak boleh. Jadi, bila orang-orang tempatan tentang Malaysian Union, Sir Edward Jan ni cakap, habis aku. Kalau saya teruskan jadi ketua, saya tak akan boleh laksanakan tugas saya dengan baik. Sebab semua orang tak sokong saya. Jadi dia buat apa? Dia join. Okey, saya pun sokong untuk tukar. Jadi itu yang kita tengok. Sokongan pentadbir British ini penting ya. Okey, jadi kenapa? Jadi sebab apa? Sebab mereka bagi alasan nak wujudkan keamanan. Okey, dia cakap dia nak wujudkan keamanan, lepas tu kestabilan dan juga kemajuan ekonomi. Okey, kestabilan dan kemajuan ekonomi. Jadi inilah merupakan sebab-sebab utama mereka ni sokong tukarkan Malaysia kepada yang lain. Okey, jadi itu yang kita kena faham nak stabil politik dan sebagainya. Okey, lepas tu kemudiannya dia turut nak membentuk sebuah nak bentuk politik yang stabil. Itu betul lah. Okey, wujudkan politik yang stabil. Okey, sebab politik yang stabil ni penting juga. Okey, nak tanya kamu pasal apa? Okey, jadi British dia perlukan pelabur. Betul tak? British perlukan pelabur. Okey, jadi sebab tu dia kena wujudkan politik yang stabil. Jadi macam negara kita, kalau politik tak stabil, pelabur asing nak tak masuk dekat dalam negara kita? Dia of course tak nak datang. Contohnya negara yang tengah berperang. Mana ada orang ada tak pelabur nak pergi ke Iraq? Ada tak pelabur nak pergi ke Afghanistan? Jom, katakanlah Cik Mursyid merupakan CEO McDonald's. Cik Mursyid merupakan CEO McDonald's dunia. Jadi dia pun cakap, saya dah mesyuarakan, Cik Mursyid cakap, saya beranggapan kita boleh meluaskan pasaran McDonald's di Afghanistan. Orang tengah perang, bom, dia pergi buka McDonald's satu. Ronald McDonald ada bagi-bagi fries dekat kanak-kanak. Sesuai ke tak? Jadi itu sebab dia orang ni nak wujudkan politik yang stabil dan juga dia nak kekalkan dia punya penguasaan ekonomi. Ingat, pada zaman ni, majoriti syarikat dan juga ladang yang besar-besar dekat negara kita, siapa punya? British punya. Okay, next. Lepas tu, kemudian yang penting okey, di mana British dia nak laksanakan apa yang dipanggil sebagai dasar dekolonisasi. Okey, di mana dia nak laksanakan dasar dekolonisasi yang wujud dalam Piagam Atlantik. Okey, di mana dekat dalam Piagam Atlantik tahun 1945. Okey, so 1945. Sorry. Piagam Atlantik PBB tahun 1945. Okey, soalan. Apa soalan yang kamu nak tanya? Nombor satu, dekolonisasi ni saya rasa dah lebih 80 kali dah saya sebut. Jangan lupa. Okey, di mana dekolonisasi maksud dia ialah memerdekakan tanah-tanah jajahan. Okey, dekolonisasi ialah memerdekakan tanah-tanah jajahan. Jangan lupa. Okey, lepas tu 1941. Kejap. Okey, di mana laksanakan dasar dekolonisasi 1941 ke? Betul ke 1941? 1945. Kalau yang silap dekat dalam nota tu kurang betul kan? Sorry. Okey, dia mesti 1945 sebab apa? Dia mesti selepas perang dunia. Dia tak boleh sebelum perang dunia, dia mesti selepas perang dunia. Okey, mari kita lihat buku teks 1941. Okey. Dia macam ni. Dia dirangka 41, dilaksana 45. Faham tak? Dia rangka tu. Okey, dilaksana. Okey. Dilaksanakan selepas perang dunia. Right? Di mana kita lihat British laksanakan dasar dekolonisasi, dia mula nak bagi kemerdekaan. Okey, mana dia mula nak bagi kemerdekaan sebab apa? Dia dapati yang orang-orang dekat dalam dunia ni dah tak nak perang dunia yang seterusnya. Jadi itu yang menyebabkan dia laksanakan dasar nak mula memerdekakan tanah jajahan. Okey, dan kemudiannya melalui Piagam Atlantik PBB. Okey. Jadi Piagam Atlantik ni yang mana? Okey, Cik Adam, kita tak ada belajar Piagam Atlantik ni. Sekejap. Okey, di mana kita lihat dekat dalam PBB Piagam Atlantik ni kita tak ada belajar secara detail. Okey, kita lihat Piagam Atlantik ni senang je. PBB antara fasal yang ada dekat dalam tu sebab perang dunia kedua nak elakkan berlakunya perang dunia yang ketiga, kita laksanakan Piagam Atlantik ni. Jadi dalam isi Piagam Atlantik ni kita ada dasar dekolonisasi. Jadi dasar dekolonisasi inilah yang dilaksanakan. Bukan untuk British saja tapi semua penjajah-penjajah. Tujuannya nak kekalkan keamanan, nak wujudkan kestabilan. Okey, sebab negara yang berperang, kalau kita lihat negara yang berperang ni dia ekonomi bagus ke tak bagus? Ada tak negara berperang tapi ekonomi bagus? Kecuali kamu penjual senjata, kecuali kamu tukang gali kubur, kecuali kamu merupakan orang yang jual kain kapan. Itu sahaja orang ataupun body bag. Itu sahaja orang yang suka dengan perang. Yang lain tak suka. Merugikan banyak benda. Yes. Okey, jadi itu yang kita kena faham. Okey, sokongan pentadbir British ni sangat-sangat penting. Okey, jadi sekali lagi, yang pertama sokongan orang Melayu terhadap Malaysian Union. Kenapa? Sebab British tubuhkan Persekutuan Melayu, cadangan Raja-Raja Melayu dan juga UMNO. Lepas tu kemudiannya yang ketiga, kita ada pula apa yang dipanggil sebagai sokongan oleh pentadbir British. Jadi itulah yang penting. Alright, kawan. Okey, jom kita tengok soalan sikit boleh tak? PBB ni Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Yes. Okey, sila tengok soalan sikit. Okey, soalan sebentar ya. Sekejap ya. Okey, soalan kita, jom kita tengok sikit soalan objektif. Okey, soalan objektif. Ada tak kita sempat buat itu? Ada tak soalan yang sempat buat itu? Nombor berapa kita sempat buat? Ada? Okey, tak ada Okey, jom kita tengok page berapa? Page 7 pada notes Okey, latar belakang perubahan Persekutuan Tanah Melayu Okey, nombor 1. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan tugas Jawatankuasa tahun 1946 merangka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Apakah jawatankuasa tersebut? Jawapan dia. Alright, B, jawatankuasa kerja. Dapatnya? Okey, CME dapat.
Emily dapat? Okey, Syazana dapat ya. Okey, soalan 2. Raja berikut berkaitan dengan ahli jawatan kuasa kerja yang ditubuhkan oleh British pada 25 Julai tahun 1946. Okey, kita ada wakil Raja-Raja Melayu, wakil kerajaan British dan juga wakil X. Apakah X? Alright, C. UMNO. Senang banget. Soalan 3. Apakah konsep yang berkaitan dengan maklumat berikut? Okey, gabungan beberapa buah negeri di bawah satu unit pentadbiran. Okey, jawapannya apa? Come on. Gabungkan. Alright. Perlembagaan. No. Negeri-negeri kita gabungkan sekali. Kita panggil apa? Come on. Negara kita panggil apa? Sabah, Sarawak, Semenanjung join persekutuan. Okey, Cik Nurul dapat. Okey, so jawapan nombor 3 merupakan C, persekutuan. Okey, dapat persekutuan ni federation. Okey, federation. Okey, soalan 4. Apakah cadangan jawatan kuasa kerja? Penyatuan ni bukan apa? Penyatuan ni sekali kan. Okey, kalau persekutuan ni untuk negara. Okey, apakah cadangan jawatan kuasa kerja? 1. Pemulihan kedudukan Raja-Raja Melayu? Yes or no? Nombor 1 tu. Tadi ada cadangan dia. Yes, so 1 betul. Nombor 2, perubahan Dewan Perundangan Negeri. Ada ke tidak jawapan dia? Ada dekat dalam cadangan dia? Yes. So jawapan nombor 4 merupakan apa? A, 1 dan 2. Boleh ya? Soalan 5, China dapat? Boleh ya? Okey, soalan 5. Kita lihat apakah sumbangan tokoh berikut terhadap jawatan kuasa kerja? Okey, Ralph Vaughan, Theodore Adams dan Roland Braddell. Mereka tiga-tiga orang ni jadi apa? Mereka jadi apa? Pemerhati dan penasihat undang-undang. Okey, so penasihat undang-undang. So jawapannya apa? D, dadu. Alright. Soalan 4 jawapannya A, ayam. Okey, soalan 5 D, dadu. Soalan 6. Mengapakah penubuhan jawatan kuasa kerja ditentang oleh golongan radikal Melayu dan juga golongan bukan Melayu? Okey, A, perkongsian kuasa dilaksanakan? Yes or no? No. Okey, negara persekutuan dibentuk? Tak. Okey, tidak mewakili semua pihak dan kerakyatan justru diterima. So jawapan benar. Kenapa dia ditentang oleh orang lain ni? C. Ialah sebab tak dijemput kan. So soalan 6 C jawapan dia. Okey, soalan 7. Okey, tu Dr. Burhanuddin Helmi ya. Okey, soalan 7. Mengapakah tokoh berikut menentang cadangan Persekutuan Tanah Melayu 1948? 1. Memberi kebebasan hak bersuara. 2. Memajukan ekonomi orang Melayu. 3. Menuntut konsep sebuah demokrasi. 4. Memohon kemerdekaan sepenuhnya. So nombor 6. Nombor 6 jawapan dia merupakan C. Nombor 6 C ya. Okey, nombor 7. Mengapa Dr. Burhanuddin menentang? Come on, pasal apa? Dia sebenarnya orang Melayu lah. Kenapa dia menentang? Okey, so jawapan dia yang paling sesuai ialah okey, kebebasan hak bersuara. Betul ke tak betul? Okey, so ingat ya. Kenapa? Jom cuba ingat balik. Kenapa? Come on. Kenapa soalnya? Okey, jom kita tengok ya. Okey, menuntut konsep sebuah demokrasi, alright, dan juga memohon kemerdekaan sepenuhnya. Jadi kalau kita lihat ya antaranya, okey, jawapan tu betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Come on. Betul ke tak betul? Okey, nasionalis dan Melayu. Kenapa mereka ni buat apa? Come on. Okey, 1, memberi kebebasan hak bersuara. Itu yes ke tidak? Ya, mengajukan ekonomi orang Melayu. Betul ke tak? Lepas tu 3, menuntut konsep sebuah demokrasi. Okey, dan juga nombor 4, memohon kemerdekaan sepenuhnya. Apa cadangan-cadangan apa yang mereka ni minta sebenarnya? Okey, so jawapan yang paling sesuai merupakan apa? Okey, apa dia? B. Okey, 1 dan 4. Pastikah? Alright. Okey, next. Seterusnya. Okey, sebab tu, sebab tu British tak suka dengan mereka. Sebab mereka ni buat apa? Dia radikal, dia minta benda-benda yang British tak sedia nak bagi. Tu yang dia orang tak suka dengan mereka. Okey, so seterusnya soalan 8 ni. Pertubuhan Melayu telah bergabung menentang jawatan kuasa kerja. Kita ada Hizbul Muslimin, kita ada Batas, kita ada API, kita ada Geram. Okey, apakah gabungan tersebut kita panggil apa? Bila mereka bergabung kita panggil apa semua sekali? Kita panggil Putera. Okey, jadi panjang dia nama dia Pusat Tenaga Rakyat. Dan soalan yang terakhir untuk hari ini. Mengapakah golongan bukan Melayu menubuhkan All Malaysian Council of Joint Actions? Okey, kenapa? Come on, kenapa? Jadi kalau kita tengok apa tujuan dia? Okey, menolak perjanjian persekutuan. Okey, dapat. Okey, so itulah sebuah ringkas apa yang kita punya sesi untuk hari ini. Okey, so untuk soalan 7 tu soalan 7 tu KIV kan dulu jawapan dia sebab saya beranggapan dia ada pasal saya beranggapan jawapan dia okey tak jelas kat situ. Okey, di mana dia sepatutnya jawapan tak ada dekat dalam pilihan tu. Okey, jadi nanti saya double check balik. Kamu just kamu tinggalkan dulu soalan 7 tu. Okey, soalan 3 ada yang tanya soalan 3. Konsep berikut gabungan beberapa negeri di bawah satu unit pentadbiran itu dipanggil sebagai persekutuan. C, right? So nombor 3 C ya. Nombor 7 kamu KIV dulu bagi saya double check dulu. Okey, terima kasih banyak-banyak atas masa dan perhatian anda. Nak screenshot silakan. 5 4 3 2 1 ada masuk kepala sikit. Okey, terima kasih banyak-banyak ada masa dan okey perhatian anda. I'll see you guys around same time, same day next week. Thank you. Okay, stay home, stay safe. Assalamualaikum, salam sejahtera. Good night lah. Bye bye. Take care.